Maka kita sebut sikit, kita pergi sikit insya-Allah kepada Khulafai Kiram ki Zimmadaria. Tanggungjawab Khulafai Kiram. Selepas seorang itu mendapat khilafah wa ijazah daripada syekh, isi izinkan khulafah hazrat ku khiyal kena, maka ada beberapa perkara yang mana para khulafah hadrat perlu khiyal, yakni perlu jaga perkara ini. Perkara itu ada di bawah ini, kita baca satu dulu hari ini insya-Allah. Pertama, ये ना सोचे कि हम कामिल हो गए. Jangan kita fikir bahawa kita telah kamil, sempurna. Kena faham, seorang dapat khalifah, ijazah tu bukan makna dia telah sempurna dah. Dah sempurna pun bukan maksud dia tak payah sembahyang dah. Kamil yang sebenarnya, kamil adik awak lah. Dah pergi madrasah lah. Khulafah hadrat ku isbatkan bahawa para khulafah hadrat perlu ihtimam. Yani jaga sungguh-sungguh perkara ini, bahawa janganlah timbul ujub ataupun perkara pelik dalam hati bila mana mendapat ijazah dan khalifah. Makna seorang itu mendapat khilafah bukan bermakna bahawa dia telah mendapat awsaf nisbat di dalam sifat-sifat nisbat dia telah mencapai darjah kamal. Bukan maksud dia telah mencapai darjah yang sempurna benar dah. Dia dapat khilafah bukan hebat benar dah. Nak faham? Balki ungko izan ghalib per ijazah. Malah mereka ini diberi ijazah dengan sangkaan yang ghalib daripada syekh bahawa ingko fil hal tu asaf mein darjah zarub hasil ho gaya, bahawa beliau itu fil hal pada waktu ini telah mendapat sifat-sifat tersebut zarur, pasti dan pastinya telah terhasil. Akan tapi agar ru mehnat kerta, kalaulah seorang khalifah tadi dia berusaha bersungguh-sungguh dan kam kita memiliki ilmu mutafaqih, dia fikir pusing bagaimana nak takmilkan kerja dia tu, umid hai, maka harap untuk asaf mai kemal ke darjah, maka harap suatu hari nanti beliau juga akan mendapat awsaf nur nisbat, sifat-sifat nur nisbat ini mencapai darjah kamal, sempurna. Okey, tengok sini Syekh bagi contoh. Hadrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alaih, beliau telah mendapat ijazah, beliau baiat. Hari pertama beliau baiat dengan Hadrat Haji Sab, Hadrat Muhajir Haji Imdanullah Muhajir Makki. Selepas baiat, hari ke-8 beliau telah dikurniakan khilafah dan ijazah. Hari ke-8, hari ini baiat, hari ke-8 lepas baiat dapat ijazah khilafah. Dan sambil itu dia berkata, Mia Rashid Ahmad, gelaran dia. Oi Mia Rashid Ahmad, nikmat Allah Ta'ala yang diberi kepada aku, hari ini aku telah serahkan padamu. Hazrat Muhajir Makki kata, nikmat yang Allah bagi pada aku, hari ini aku serah padamu. Ainda isku berhakna, dan untuk kamu top up, untuk kamu tambahkan pada hari yang mendatang, itu tugas kamu. Nikmat aku bagi, nak kamu top up, nak tambah, itu tugas kamu. Bila dia cakap macam tu, maka Hazrat Gangohi, Maulana Rashid Gangohi kata, waktu itu aku hairan. Aku tak faham lagi, baru 8 hari baiat kan. Aku hairan, dia kata, कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, apakah pada akhirnya, nikmat apakah pada akhirnya yang mana Hazrat telah kurniakan pada aku tak nampak apa lagi ni. Lepas tu dia kata akhir 15 beras ke bad, maka dia kata akhirnya selepas 15 tahun maklum huwa, aku dapati bahawa apakah nikmat yang dimaksudkan tersebut. 15 tahun baru faham apakah nikmat tadi, nikmatnya nisbat tadi. Tu isbat si anda zakar, maka kena agaklah perkara ini bahawa bila mana Hazrat Gangohi rahmatullah, ketika mana Hazrat Gangohi rahmatullah alaihi seorang alim yang mana seperti matahari, seorang individu yang hebat seperti matahari, dia dapat kecapi nikmat ini selepas 15 tahun. Tu saya kata ham kisbaki maulihe, kita ni bahasa Urdu dia kisbaki maulihe, kita ni mana nak duduk dalam tanaman apa ni, kita mungkin tanaman petai ke apa ke macam mana kurang lah, ataupun kangkung mana kita ni. Kalau Hazrat Gangohi ni, kalau durian D24 musangking, kita ni kangkung mana yang tumbuh kat tepi ni, kat tepi jalan, itulah lebih kurang ketum 15 tahun. Maka Hazrat Hakimul Ummat rahmatullah berkata, sesetengah masyaikh kadang-kadang dia telah menyerahkan urusan khalifah ini kepada, kita nampak kepada seorang yang mana na'il, tak berkelayakan. Tak berkelayakan. Ismail Syaram haya kepada dia ke Ism Umid permajaz kata
Bila mana seorang syekh lihat kepada dalam dia ada sifat ataupun apa-apa satu iktibar yang syekh lihat dalam diri dia, maka dia ijazahkan khalifah dan ijazah dengan harapan bahawa beliau ni satu hari nanti akan dapat tarbiyah orang ramai. Tu sekilas syaram berketahui apa ni bi islah kelega, maka dalam masa yang sama dia duk islah orang lain, dia sendiri pun akan diislah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hatta ke din kamil, dan sehinggalah satu hari dia sendiri akan jadi kamil. Faham tak? Ye jese dia, misal dia adalah seperti misal seorang ayah bila mana melihat anak remajanya yang telah jadi nakal, berkawan dengan mak rempik dan sebagainya lah, dah jadi nakal, bergedewi, jadi sesat, jadi nakal. Kuis walidain, maka mak dan ayah mereka kahwinkan anak remaja tadi dengan harapan selepas anak dia kahwin jadi baik budak ni. Itulah. Itu harapan dia. Maka sibuk bila ada tanggungjawab kan. Bila mak rempik tadi yang umur 19-20 tahun dah kahwin awal, bila dah ada tanggungjawab nak beli pampers anak, nak jaga anak semua, kuranglah keluar malamnya. Lama-lama tak datang langsung melepak. Begitu juga seorang syekh bila melihatkan seseorang kan, ada harapan dalam diri dia, maka syekh bagi tanggungjawab. Mudah-mudahan dengan tanggungjawab yang diberi pada dia, dia duduk jaga tanggungjawab, insya-Allah satu hari dia akan jadi baik. Itu maksudnya. Bantu syekh binasa menjana cahaya. Maka dengan perkara ini jangan juga kita faham bahawa masyaikh bahawa para masyaikh ini bagi saja izin dan ijazah kepada setiap orang yang tak berkelayakan. Tak begitu juga. Maksudnya masyaikh yang majaz kerana mukhtalif amil di mana perhotai. Jadi maksud di sini para masyaikh mereka memberi urusan ijazah dan khalifah ini melihat dalam berbagai sudut. Tu ijazat mil janiku apa ni kamal ki dalil. Maka telah mendapat ijazah, jangan kita faham bahawa itu adalah dalil tentang kamal, kesempurnaan seseorang. Bahasa aku tak SB sunni ke syekh tu. Kadang-kadang kita dengar juga perkara macam ni bahawa syekh sendiri itu bukan tak kamil pun. Tapi disebabkan ikhlas yang ada pada anak murid, syekh juga akan dapat taraqi, kemajuan. Syekh tak kamil pun, anak-anak murid yang mari ni masya-Allah kamil, hebat sungguh, disebabkan keberkatan anak murid tadi. Kan? Syekh pun akan mendapat kemajuan yang sama. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah. Ada satu cerita, kita tutup dengan cerita ini. Kan? Satu cerita seorang perompak. Ajib cerita dia. Seorang perompak. Satu kali dia telah menyamar, dia menjadi seorang pir, syekh. Seorang perompak dia menyamar jadi syekh. Dan dia telah memulai baiat orang ramai. Dah baiat dah. Jadi Asyik kau nyebut hal balik kat Kemboja nanti. Dia telah mula baiat orang ramai. Allah kira di sisi Allah Ta'ala amat menitik beratkan ikhlas. Oleh demikian para talibin, para anak murid dia tadi, disebabkan ikhlas mereka telah mendengarkan faedah yang mereka nampak. Mereka mula kakuzari, banyak faedah kami dapat, walaupun syekh tak betul pun. Orang ni tu apa kasyaf bihon ni lagi, sehingga setengah anak murid telah mendapat kasyaf. Setengah anak murid Allah Ta'ala bagi kasyaf dengan ikhlas tadi. Kan? Satu kali satu orang anak murid tadi, Syekh si Arzkia, dia kata kepada Syekh, satu jemaah daripada anak-anak murid tadi, dalam satu majlis, dia kata kepada Syekh, Syekh, kami ramai-ramai telah muraqabah. Hamna muraqabah, dalam muraqabah kami telah dapat melihat setiap makam yang ada pada para masyayikh kita. Tuan Syekh sendiri macam ni, Fazil Quraish macam inilah setiap masyayikh. Kami nampak makam dia macam mana. Usab akabir kami maklum, dan kami dapat mengetahui setiap makam yang ada pada para akabir kami. Magar Hazrat ke makam Syahid Itna Bulan, tapi makam Hazrat sendiri, dia kata Hazrat Syekh punya makam mungkin begitu tinggi sekali sehingga kami tak nampak, tak jumpa mana makam Syekh. Tak? Mereka BSK pancen. Kami tak dapat kenali mana makam yang ada pada Tuan Syekh. Anak murid tanya betul-betul lah. Ikhlas kan? Sangka baik kan? Mungkin tak nampak ni kami rendah lagi kot. Syekh lebih tinggi lagi. Allah kinamai berkat hati. Maka Syekh kata, nama Allah ni begitu berkat sekali. Sama ada kita sebut nama Allah dengan lalai sekalipun. Walaupun seorang syekh yang masnu'i, syekh yang buat-buat fake syekh sekalipun, maka bila satu orang nak murid fake syekh pun dia ajar sebut nama Allah kan? Sebut la ilaha illallah, sebut nama Allah. Jadi tetap nama Allah itu memberi kesan kepada anak murid. Faham tak? Wa muridun ki ibad sungkar buhut roya.
Maka Syekh tadi bila dengar cerita anak murid tadi, maka Syekh tadi menangis. Sudah. Menangis dia tengok anak murid aku hebat ni kan. Peng usni apa ni hakikat mungkin sama bayan ki. Maka Syekh tadi buka lah hakikat dia depan anak murid. Dia kata, Allah. Roroko murid nusik dekas. Kemudian dia sambil menangis, terisak-risak, dia minta apply, request kepada anak murid dia. Okay, abtum meri taubah kali dia doa kalau kamu ramai-ramai berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampun dosa aku. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Unsab milne milkar. Kemudian mereka semua anak murid tadi beramai-ramai minta doa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada pihak Syekh. Maka ispil kubi nawas dia, maka akhir sekali Allah Ta'ala juga bagi kepada Syekh tadi, Syekh fake tadi, Allah bagi juga akhirnya. Jadi Syekh kata asal cis ikhlas hai. Asalnya ikhlas. Ikhlas ya. Disebabkan ikhlas itu pir kana ahl Nabi murid ke ikhlas, walaupun seorang pir mursyid yang tak kelayakan, tak ada ahliyah, tidak ada kelayakan sekalipun akan tapi disebabkan keikhlasan yang ada pada murid, maka seorang syekh tadi tidak mudir, maknanya dia pun tidak dapat mudarat. Dia tetap mendapat faedah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihaza khulafa hazrat ko apne apko na ahlihi samjana चाहिए. Maka dengan sebab itu para khulafa hazrat sentiasa kena anggap dirinya adalah tak layak. Kena anggap dirinya tak layak. Hazrat Syarampuri Matullah apne maktub mein apne ajizi ke izhar. Hazrat Syarampuri Matullah telah menulis dalam maktubnya dan telah menzahirkan tentang rendah diri dia, tawaduk dia. Hazrat Syarampuri siapa? Maulana Khalil Ahmad Syarampuri. Beliau sendiri telah menzahirkan tentang rendah diri beliau, tentang beliau orang hebat kan. Dengan lafaz ini beliau tulis, meri misal tu iknal kisi hai, dia kata umpama aku adalah seumpama paip air, dia kata. Paip air. Pani kishne wala jis kuat se pani, orang yang tarik air daripada paip aku ni, sekuat mana dia tarik air, maka air yang dapat daripada ini bergantung kepada kekuatan dia tarik. Tak talab yang ada pada dia tu, dia tarik setara mana, banyak tu dah dapat air. Lekin atahatan nilhi ke wastih, akan tapi dia akan dapat air tadi melalui perantaraan pai air yang ada pada aku ni. Tak? Aku ni umpama pai air saja yang menyembah pada orang lain. Jadi orang lain, anak murid dapat ke tak dapat tu bergantung talab kesungguhan, setahu mana dia tarik, dia nak tu. Tu faiz Allah kita rafsing. Maka Hazrat Syarampuri kata faiz, kurniaan, keberkatan, semua itu datang daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Atabi talib ke talib, dan datang faiz itu berkadakan talab, keinginan yang ada pada anak murid. Majazin tu demikian, maka para syekh itu duduk di tengah-tengah itu hanyalah mahas wastah, hanyalah semata-mata wastah, yakni satu perantaraan saja yang mana mereka telah diberi makmur, telah diberi perintah oleh para masyaikh di atas. Jadi mereka buat kerja lah, mereka perantaraan saja kan. Jadi Hazrat Tanbih Muhammad X silsilah Guftugun. Jadi dapat faiz daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada para masyaikh lain, dan akhir sekali pada syekh, kepada dia, maka dapat kepada kita. Maka asal cis talab hai. Hazrat Maulana Ashraf Ali Tanbih kata, dia kata asal cis talab hai, perkara yang asalnya adalah keinginan. Talab tu ada dalam diri seorang murid. Istalab per Allah Ta'ala, maka dengan talab inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan pada seseorang. Seperti mana beceko maki dur kita talab, seperti mana baby yang mana dia talab, berkeinginan nak dapat susu daripada ibu dia, tu dud iski asasi utarta hai, maka susu tetek mak dia tadi akan keluar susu berdasarkan talab anak dia. Anak dia duduk menangis, Allah Ta'ala bagi susu. Kan? Kadang-kadang baru kahwin kan, kering abang, susu kering tak keluar kan. Bila lama-lama anak tu talab begitu, Allah Ta'ala keluarkan susu daripada ibu tadi. Tu mako nazna kena caya ke dud medeti. Jadi mak tadi dia tak perlu bangga, dia kata aku lah bagi susu pada kamu. Kan? Aku ini perantara saja. Dud khud becik kita talab. Kenapa? Susu keluar itu hanya kesan, semata-mata kesan daripada talab, keinginan siapa? Keinginan baby tadi. Tujai iswasti atau firmaya maka dengan perantaraan kamu diberi susu kepada baby tadi, tu beceko de, maka tugas kamu bagi kepada baby. Albatta beceko zuri, namun dia kata penting kepada baby tadi, isku apna muhsin semenjaya dia kena anggap ibu dia itu sebagai muhsin. Bagi apa? Orang yang beri jasa pada dia. Demikian juga seorang anak murid tadi dapat faiz daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan syekh dia, maka dia ke tugas syekh dia tadi bagi faiz melalui perantaraan daripada Allah Ta'ala. Tapi anak murid dia kena anggap itu muhsin dia. Dengan perantaraan syekh dia lah, dia dapat semua faiz daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan talab sungguh-sungguh dalam diri kita
dengan berkadakan talab itulah keluar doa tawajuh daripada Syekh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi talab sungguh kepada kita untuk dapat nur nisbat ini, insya-Allah. Hari ini tanggungjawab pertama, jangan fikir seorang itu telah kamil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Esok muridin ki khasiat pernazana ni semua ni untuk bagi bayan hidayat pada orang yang dapat khilafah ni, insya-Allah. Kita baca lagi, memang tinggilah untuk khalifah hadirat kan, bukan rendah-rendah, ni tinggi. Esok semua ni, kalau maknanya kalau satu orang itu dapat khalifah, dia dapat tarbiyah daripada syekh yang masih hidup, insya-Allah dia tak lari ke mana, insya-Allah. Dan doa, pagar doa yang ada pada syekh yang masih hidup itu, insya-Allah akan selamat. Tajuk kedua esok, jangan kamu berbangga dengan kasratul murid yang ramai, jangan sebabkan kamu jadi bongkak dan sebagainya. Semua tajuk-tajuk ni islah semuanya. Talibin yang ketiga tajuk adalah jangan sekali lalai daripada mengislah para talibin, para salikin. Tajuk keempat, hendaklah kamu membelanjakan seboleh mungkin di dalam isyaat, dalam menyebar luaskan usaha silsilah. Banyak lagi lah, insya-Allah kita akan baca. Tajuk mula-mula, amil na bane kamil bane, jangan kamu jadi amil, jadilah kamil. Amil ni tok bomo lah. Ada setengah silsilah tu, di samping dia bagi ijazah, dia bagi juga jadi tok bomo. Boleh bagi tawis, bagi tawis, rantai boleh pakai, dapat anak kan, macam-macam, boleh tangkap jin sebagainya. Ada setengah silsilah macam tu kan. Silsilah saya dulu Hadrat Maulana Khwaja Khan Muhammad Said, dia ajar juga kan, bagi tawis kepada orang. Banyaklah kita belajar Maulana Jamal apa semua, alhamdulillah lah. Setengahnya kita telah beri kepada kawan-kawan kita. Tapi bila Syekh Zulfikar ni, dia kata amil na bana kamil bana, jangan jadi amil, jangan jadi tok bomo, jadilah kamil, jadilah sempurna. Syekh kata, kalau kamu duk sibuk perubat jin, perubat orang masuk, sibuk perubat orang masuk atu sebagainya, maka yang sakit tu akan datang pada kamu. Kan? Lepas asal mari, ustaz, anak saya tak boleh tidur, ustaz, bini saya kena sihir. Kamu duk sibuk tu, orang yang sakit hati betul tak akan datang juga lah, jangan-jangan. Jadi tawajuh kot ni, maka orang yang nak islah betul-betul akan datang kepada kita, insya-Allah. Semoga Allah Taala islah kita dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.